Lalu dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di antara perbuatan an-namimah adalah memindahkan pembicaraan kepada orang lain, yakni apa kata orang ini beritahu kepada orang ini supaya bergaduh antara dua orang ataupun dua kelompok ataupun dua kumpulan. Perbuatan memindahkan pembicaraan untuk mengadu domba dikatakan an-namimah. Dalam hadis ini dinyatakan la yadkhul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Dalam ayat disebutkan hammazim masya'im binamim. Masya'in binamim yakni berjalan mengadu domba, yakni sebahagian orang kerjanya keluar daripada rumah untuk mengadu domba. Ayalah kalau dulu nak sampaikan pembicaraan kena keluar daripada rumah, khusus keluar daripada rumah untuk mengadu domba. Biasanya yang suka mengadu domba ini adalah orang-orang yang tak boleh jaga mulutnya untuk nak bercakap. Tak kira laki, tak kira perempuan, walaupun perempuan kan lebih banyak lah. Maka dalam hal ini dilarang, bahkan ianya adalah satu tegahan yang keras daripada Nabi SAW daripada perbuatan mengadu domba. Dahulu ketika turun firman Allah kepada baginda Rasulullah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang fasik membawa berita, maka hendaklah kamu bertabayyun, yakni pastikan dulu berita itu betul atau tidak. Ayat ini turun disebabkan oleh kerana seorang diutus oleh baginda Rasulullah untuk suatu urusan, untuk mengambil harta zakat daripada satu negeri, satu wilayah. Di perjalanan, orang yang diutus oleh Nabi ini patah balik dan memberitahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini akan dibunuh oleh kelompok tu. Kelompok yang dia nak ambil harta zakat, dituduh oleh orang ini, mereka akan membunuh kepadanya. Maka Nabi marah, sebabnya orang ini diutus sebagai wakil Nabi, dutanya Nabi. Macam mana akan dibunuh sementara mereka yang di qaryah itu sudah berjanji untuk mengeluarkan zakat kepada baginda Rasulullah untuk diagihkan. Maka pada ketika itu Nabi hantarkan tentera untuk menghukum orang-orang di wilayah tersebut. Orang-orang yang ada di wilayah itu sedang menunggu. Katanya itu hari Nabi bagi tahu kalau akan mengutuskan seorang untuk ambil harta zakat. Kita sekarang tunggu harta zakat dah ready, dah untuk diserahkan. Tapi kenapa orangnya tak datang-datang? Tengok macam mana. Yang di sana ready nak kasih keluar zakat untuk diserahkan, orang yang diutus ini pula mengatakan kepada Rasulullah, kumpulan tu akan bunuh aku. Nabi siapkan tentera. Tentera bergerak menuju ke wilayah itu. Di wilayah itu juga ketuanya bergerak keluar juga menuju ke Madinah untuk bertanya, mana utusan yang akan disuruh oleh Nabi ambil zakat? Terserempak di jalan tentera dengan pasukan dengan persenjataan. Yang ini dia nak tanya mana orang tu, dia nak bagi zakatnya. Ketika bertemu satu dengan yang lain, dia tanya, kamu nak pergi ke mana? Kami akan pergi ke wilayah kamu. Kenapa kamu pergi ke wilayah kami dengan membawa tentera? Katanya kamu akan bunuh utusan Rasulullah. Kita tak jumpa pun. Tengok bagaimana bila fitnah atau orang mengadu domba, yang hampir akan berlaku pertumpahan darah. Ketika orang itu datang kepada baginda Rasulullah yang daripada wilayah itu dan memberitahukan, kami tak jumpa wahai Rasulullah, dipanggillah orang yang diutus oleh Nabi. Akhirnya dia mengaku kalau dia menipu, karena dia takut di perjalanan, takut ada apa-apa berlaku, dia patah balik dengan alasan akan dibunuh, supaya tak terus tidak meneruskan perjalanan ke wilayah tersebut. Turun ayat ini, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepada kamu seorang fasik membawa berita, hendaklah kamu tabayyun, yakni perbetulkan dulu. Yakni al-khabar, berita itu dalam bahasa Arab ma yaslu alaihi as-sidqu wal kadhib. Berita itu artinya boleh betul, boleh tipu. Jadi kalau dengar berita, jangan ambil betulnya dulu, jangan juga ambil tipunya dulu, tapi letakkanlah berita itu pada definisi berita.
Apa definisi berita? Mungkin betul, mungkin tidak. Jadi untuk kita memastikan, ya kita rujuk berita itu datang daripada siapa. Kalau berita cuaca datang daripada orang yang dia pakar dalam cuaca, barulah kita betul. Tapi kalau orang cuaca yang bawa kabar entah daripada mana, di kaki lima, ya belum tentu esok hujan. Yang pakar cuaca saja kalau kata besok hujan, belum tentu hujan. Apatah lagi dalam hukum hakam. Ya Allah, hukum hakam segala kita sekarang ini macam kacang goreng. Apa saja kita nak cari, Google je susah-susah, macam tu. Tak ada nak datang pergi talaki jumpa dengan ulama tu. Ataupun kalau jumpa juga, ada yang kata boleh tak? Dah tawar-menawar dalam hukum. Faham dong? Idan an-namam, mengadu domba, diceritakan oleh dalam ayat tadi bagaimana bahaya mengadu domba. Gal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu di sebuah kubur, kata baginda Rasulullah, innahuma la yu'adzaban. Ini dua orang sedang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Imma Nabi mendengar langsung ataupun Jibril memberitahu kepada baginda Rasulullah. Maka baginda Rasulullah mengatakan, ini mereka diadab disebabkan oleh kerana perbuatan yang mereka anggap bukan besar. Yang diadab ini masa hidup di dunia tidak melihat perbuatan dua ini, yaitu mengadu domba dan tidak berhati-hati dalam membersihkan daripada buang air kecilnya, dianggap perkara kecil. Tapi itu bukan kecil. Apakah perkara yang dianggap kecil tapi bukan kecil? Mengadu domba dan juga tidak berhati-hati daripada membersihkan diri daripada buang air kecil. Yang ini terburu-buru dan tergesa-gesa. Hada ditunjukkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah tentang dua orang sedang diadab ini, yang orang diadab dalam kubur dengan berbagai macam sebab. Namun dizahirkan, ditunjukkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah tentang dua kubur ini disebabkan oleh kerana ramainya orang yang tak mempedulikan daripada perbuatan mengadu domba ataupun tidak berhati-hati daripada membersihkan diri daripada buang air kecil. Walihada, jaga mulut, jaga lisan ini. Kita pun kadang-kadang mengadu domba orang bukan dengan cakap, tapi dengan isyarat saja. Menyetujui kepada orang yang mengadu domba kepada orang, dia telah berkongsi dosa dengan orang tersebut. Menyokong orang walaupun dengan diam untuk mengadu domba orang lain, sokongan itu pun juga adalah dosanya sama dengan orang yang melakukan. Hada berkenaan dengan mengadu domba. Walihada, kalau kita dengar orang maki kepada si fulan, kita dengar, maka janganlah disampaikan makian itu kepada orang lain, kepada orang yang dimaki, kan akan timbul permusuhan. Dalam hal ini kita akan tergelincir dengan mengadu domba. Walihada, di antara dusta yang diperbolehkan adalah dusta mendamaikan dua orang yang berselisih. Walaupun kalau kita ditanya, dia maki saya tidak? A dengan B berselisih, kita jadi orang tengah. A maki B, B maki A. So kita dengar. A tanya kepada orang tengah ni, B maki saya tidak? Tidak. Padahal dia maki habis. Kalau kita kata ya, macam mana nak berdamai? Fa aslihu baina akhawaykum wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripada tergelincir mengadu domba dengan lisan ataupun dengan isyarat. Amin, amin, amin.